Assalamualaikum dan selamat petang. Ini hari kita di lokasi tempat replanting, tanam baru, tanam semula. Ini lokasi siping. Sekarang kita berada di blok 22. Inilah kawasannya. Oke. Semua pokok ini akan diciping, dia akan dicincang menggunakan mesin excavator. Oke, kita nampak hasil potongan menggunakan mesin lah. Ini dah. Ini ukuran potongan ini dia tidak boleh tebal melebihi 4 inci dan panjang lebih kurang 2 kaki. Oke. Tujuannya bila kita potong size 4 inci tebal dan 2 kaki panjang, memudahkan dia untuk kering dan mereput. Semua pokok sawit dan daun sawit yang dicincang ini akan disusun lah mengikut lining. Dalam masa 6 bulan dia akan mereput lah. Jadi hasil daripada chipping daun dan batang ni dia akan kembali kepada tanah lah. Dia akan menjadi kompos yang baik lah untuk tanah dan untuk kesuburan pokok. Ini adalah sempadan antara ladang yang pokok kecil area sana tuh, ladang sahabat 25, dan yang di sini yang tempat replanting sahabat 36. Inilah kondisi ladang. Bila kita lihat tuh ada pancang biru tuh, itu adalah pre-lining. Ini pancang biru dan itu pancang putih. Oke. Kenapa kita letak warna yang berbeda? Warna biru dan warna putih. Warna putih supaya apabila operator chipping cincang pokok, dia tidak akan keliru lah. Dia tidak akan keliru mana yang pancang biru dan mana pancang yang putih. Bila kita guna pancang yang sama warna, dia akan boleh mengelirukan operator mesin yang bekerja lah. Jadi ini warna pun dia sangat penting juga. Penentuan warna untuk mengelakkan kekeliruan dan kesalahan dalam membaris susunan sampah nih. Jadi sebelum kita chipping, kita harus membuat ibu lining dulu. Ibu lining tuh macam mana? Ibu lining tuh kita ambil 0 degree dan 180 degree lah. Oke, selepas itu kita akan buat pre-lining. Pre-lining yang baik, yang tepat ikut SOP syarikat, kita akan ambil 60 degree ke depan dan ke belakang 240. Oke, sekarang nih kita buat replanting. Jarak pokok 29 kaki. Jadi jarak antara pre-lining ini adalah 52 kaki. Jarak daripada susunan sampah ini dan yang ini 52 kaki. Di dalam satu barisan nih nanti akan terdapat 2 lining pokok lah. Satu sebelah sini, satu baris sini, dan satu baris lagi sebelah sini. Oke guys, kita sudah ada tukang jemput ya, highlight daripada ladang single cat. Kita akan balik lah. Oke. Ini komando handsome boy nih. Oke bosku. Oke kah? Oke, alright. Terkubur kah tadi? Iya. Macam mana dia tolak tuh? Sana saya ditolak bisa. Sudah. Udah juga anu kah? Udah lah, isinya dia tolak sudah naik. Nanti cala rosak, mengamuk kita punya bos. Ini kita punya mandor nih, mandor hebat kita nih. Ini dari Mandar nih.
Ini yang mandor besar lah, jaga ini tanam semula, tanam baru nih. Kan malu-malu, Bah. Bentar. Sini dulu kau. Oke kah jaga di planting? Berapa excavator mau kerja? 4. 4. Tapi tadi itu tengah hari dia punya pisau retak itu. Bisanya retak, kenapa boleh retak? Wah, nah kerasnya pokok sini hitam-hitam sudah di dalam. Iya kah? Satu hari satu mesin boleh dapat berapa kok? 70 hingga 80. Jarang-jarang orang dapat 100 oh. Gara-gara? Itu dah keras memang batang Keras lah, memang lah keras. Lama sudah pokok tidak dibaja. baru tinggi. Iya kah? Cantik kah caranya chipping? Ya boleh lah. Iya kah? Berapa ketebalan chipping? 4 inci. 4 inci. Panjang? Panjang 10 cm. 10 cm lebih kurang 2 kaki. Iya. 2 kaki lah. Satu kaki kan 12 inci. 12 inci darab 2 24 inci. 24 inci. Yang balik-balik. Balik-balik mau diajar. Iya. Oh iya. Sekarang nih sudah pukul 5.30. Orang masih kerja lagi. Sekarang kita mau ambil, kita punya operator nih. Operator dengan tukang jaga excavator. Ladang lah. Tunggu sini saja, tunggu sini. Kita nggak boleh limpas tuh, rutu kalbet. Ini tadi kendaraan nih, dia terkubur tuh kalau bahasa Sabah kebenam. Ini tayar belakang tuh berlumpur. Kita salah area begini musim hujan, kawasan becak. Ini excavator kontraktor nih, bantu tarik. Kalau tidak pemalam kita di ladang, jauh nih, jauh daripada perumahan. Seronok bosku, kerja di ladang nih bosku. Dari pagi sampai malam kita kerja. Kita tengoklah sekarang syarikat yang boleh beroperasi semenjak tahun lalu adalah syarikat peladangan, ya. Macam bersyukur kita bekerja di area plantation nih. Biarpun ada pandemik, kita diarahkan bekerja sebab peladangan sawit ini adalah salah satu kategori essential service, ya. Kelapa sawit ini kita menghasilkan makanan dan adalah satu komoditi utama lah, menyumbang kepada ekonomi negara, khususnya negara Malaysia, Indonesia. Pada tahun lalu sekitar bulan 6 hinggalah bulan 12 harga sawit CPO lah dia pernah mencecah sehingga 4.700 per metrik ton lah. Lebih kurang harga buah dalam 700 lebih untuk per ton, dan biji lerai pernah mencecah hingga 800. Nah, ini mesin yang digunakan untuk chipping ataupun untuk cincang pokok lah, menggunakan excavator jenis skate. Mesin ini dilengkapi dengan ekon, tetap dengan ekon semua. Ini baru. Wah, dia lalu ini pun tanah pun bergetar ya. Gara-gara mesin ini mesin berat. Bila dia lalu, tanah ini ada gegaran sedikit lah, ya. Inilah hasil kita punya cincangan pokok. Ini adalah hari pertama untuk kawasan rata lah, kawasan rata. Kita perlu buat beginilah, kita chipping, ada pilih lining. Bila di kawasan bukit tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Sebab kawasan tuh kita akan buat membina teres lah, ya. Membina teres tuh sekali lah sampah sarap daripada batang-batang sawit nih dan daun-daun sawit nih
dia akan ditolak dan dibersihkan sekali. Jadi kita tidak perlu susun seperti kawasan rata. Dalam pengalaman saya bekerja di plantation ini, saya lebih suka buat kerja penanaman semula nih di area inilah, di area kawasan bukit. Sebab kita hanya perlu teres, lining tanaman dan kita akan tanam lah. Bila kawasan rawa-rawa begini, rawa-rawa maksudnya dia becak, tanah lembab. Jadi perlu difikirkan tentang inilah pembinaan parit. Ya, parit ini kegunaannya banyak. Kegunaannya adalah satu, untuk menyimpan air, dan yang kedua, bila musim hujan, air lebihan tuh dia akan menghala ke sungai. Oke, kita cerita sedikit lah, berkongsi-kongsi pengalaman. Saya pun tidak juga terlampau hebat lah tanam semula, tapi dengan pengalaman yang ada, serba sedikit saya ada pemahaman lah. Jadi untuk membina parit, kita perlu pikirkan dahulu di mana pembuangan, parit pembuangan. Parit pembuangan ini adalah parit besar lah, parit utama. Selepas kita tahu air itu boleh mengalir dan kita bina, ukuran size parit itu lebih kurang 8 kaki lah, 864. Maksudnya panjangnya 8, V-nya 6, dan punya tapak bawah tuh adalah 4 kaki. Selepas itu kita dapat sudah di mana parit pembuangan, kita akan membina parit pengumpul. Parit pengumpul ni biasanya dia berada di tepi jalan lah. Macam jalan ini ada jalan. Di sini ada parit pengumpul, ataupun jika petak ini terlampau luas dan melebihi 20 pokok ke belakang ataupun 40 pokok, kemungkinan parit tengah tu ada di bahagian tengah. Selepas parit pengumpul ditentukan, barulah kita buat parit dalam petak ni lah, ataupun parit pertanian. Dia punya saiz 321, panjang 3, kedalaman 2, dia punya tapak 1, bentuk V shape lah. Jadi itulah ya, serba sedikit tentang pemahaman pembinaan parit. Ini orang pengantin baru. Beginilah kita kerja di pedalaman begini dalam perusahaan kelapa sawit. Kita tidak pikirlah ya, pagi kah, tengah hari kah, malam kah, petang kah, bila diperlukan kita on call 24 jam lah ya. Memang kerja ni agak rumit dan perlu komitmen yang tinggi lah. Memang pada mulanya penanaman kelapa sawit ni agak susah dan rumit, perlu komitmen. Tapi hasilnya kita boleh dapat lah dalam masa 25 tahun ke hadapan. Disitulah masanya kita untung. Harga sawit ni adalah harga komoditi yang agak stabil. Dia jatuh pun ya kita masih boleh beroperasi lah ya. Bila macam syarikat lain, terutama yang gerai-gerai, dia jual baju ya. Bila kita tengok ada kawan-kawan yang berniaga dalam sektor itu, dorang banyak mengeluh lah ya. Sebab kita dikurung, tidak boleh berniaga, tidak boleh buka kedai. Jadi sektor peradangan sawit ni, biarpun kita jauh daripada keluarga, tapi kita seronok bekerja. Kerana salah satu penyumbang ekonomi terbesar lah, terutamanya di negara Malaysia dan negeri Sabah, Sarawak. Antara penyumbang inilah minyak kelapa sawit yang terbesar di Malaysia. Oke, setakat itu saja pada hari ini. Pada masa-masa akan datang saya akan upload lagi video untuk penerangan tentang pembangunan tanam semula lah ya. Itu kita tengok plate nombor kereta SD. SD ni
negeri Sabah, daerah Lahad Datu. Sekarang lokasi ini kita berada di Lahad Datu. Oke. Jadi yang saya boleh terangkan di sini adalah Syarikat FGB Plantation Malaysia lah, ya. Jadi nama ladang saya tidak akan sebut nama ladang sebab dia privacy. Privacy, saya tidak boleh terangkan lebih lanjut lah. Saya hanya boleh berkongsi tentang pengalaman kerja saja. Saya tidak mau cerita banyak tentang syarikat lah, ya. Syarikat FGB ini ya ladang kedua terbesar selepas Semdabi lah, ya. Seronok kita bekerja di sini. Oke, setakat itu saja. Sekian, terima kasih. Next time kita akan jumpa lagi di next video. Oke, assalamualaikum. Selamat maju jaya.